Terima kasih Daud Iskandar dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah dari daerah Tutong juga akan kita kongsikan beberapa maklumat semasa dan juga satu bahan visual yang telah disediakan bersama rakan saya Majdi. Baik, mengenai dengan kraft tangan yang saya gemari, saya memang gemar dengan kraft tangan dari segi sulaman dari benang Kalau pengalaman dulu semasa di sekolah menengah, peringkat sekolah menengah, menyulam benang untuk membuat nama dan dijadikan gelang, ini merupakan satu bisnes kami sesama pelajar di sekolah menengah dahulu. Jadi alhamdulillah walaupun ianya sudah lama ditinggalkan, tetapi masa kini masih lagi sedikit sebanyaklah kalau terjumpa benang memang selalu mencuba untuk mencuba lagi bakat yang dulu pernah ada semasa sekolah menengah dan kini masih lagi saya masih mencubalah untuk kreatif untuk kreatif dalam menghasilkan selain daripada nama, dan masih lagi belajar ketika ini untuk membuat desain seperti tanda-tanda heart dan sebagainya. Jadi itulah antara yang saya minatilah, anyaman ataupun sulaman menggunakan benang. Baik, mengenai dengan kraft tangan ini, bahan visual pagi ini juga kita akan muatkan mengenai dengan kraft tangan. Jadi terus kita saksikan antara pengisian bahan visual pagi ini mengenai dengan merinda. Renda atau merenda merupakan salah satu bidang seni jahitan yang memerlukan kemahiran tangan untuk menjalinkan lembaran benang menjadi fabrik untuk membentuk sesuatu seperti perhiasan rumah, alas meja, alas sofa dan pelbagai lagi mengikut kreativiti serta kemahiran pembuatnya. Seperti menjahit, kemahiran merenda adalah hobi yang sangat istimewa dan ia juga dikategorikan dalam seni kemahiran tangan tertua di dunia yang sentiasa malar segar, yang boleh dimanfaatkan sama ada untuk kepuasan sendiri maupun dijadikan perniagaan. Untuk pertemuan kita pada kali ini, saya telah membuat pendekatan bersama Dayang Nursi Raisa binti Laki yang menetap di Kampung Bukit Beruang yang mempunyai kemahiran dan minat dalam penghasilan sesuatu fabrik daripada renda. Seperti yang disaksikan, setiap alas dan fabrik yang dihasilkan oleh beliau sendiri menjadi penyeri di setiap ruang sudut rumah beliau. Mula-mula belajar mengait ni, mula-mula aku belajar dari kakakku, macam belajar membuat tali saja. Lepas tu aku belajar sendiri, melihat yang sudah siap tu, aku belajarlah sendiri. Belajar sampai 2-3 jenisnya, aku belajar sampai berjaya. Lepas tu baru timbul minat atau kan buatnya orang buat saja lagi. Terus membuat apa saja yang dilihat itu buat saja. Apa yang lawa-lawa itu buat saja. Walaupun kepayahan, tapi belajarlah lihat contoh-contoh yang ada tu. Pas aku belajar mula-mula aku buatkan, aku ikut apa yang sudah siap. Bukan macam sekarang kan ada Google apa. Dulu aku buat ikut satu saja. Buku pun tidak ada berjual. Jarang dapat buku tu. Cuma itulah. Buat yang macam mana, yang beten-beten macam mana. Kalau ada yang orang lain-lain, buatlah. Jual. Secara kasar, 30, 40 ada tu. Lebih lagi kali. Tapi aku selalu buat yang kecil-kecil. Sekarang ini aku buat yang kecil-kecil sajalah. Untuk lapis meja, untuk alas-alas, apa-apa sajalah. Sebabnya kalau sudah minat tu, ndak kira apa kata ni pakai, kau ndak buat saja. Ndak kira tu. Mesti buat juga. Ni orang kalau kata ni nak buat 2-3 hari kan macam, aku rasa buang masa ni. Mesti buat juga. Cuma itulah, ndak kira lah apa akan dibuat. Sama ada buat lapis meja ke apa-apa sajalah. Betulnya macam buah nanas yang macam itu. Selalunya kan kalau sulaman ni, kalau kata ni ikut dalam buku, apa saja betulnya kita ni boleh buat. Sebab ada contohnya sana kan. Sama juga kalau kata ni Google, ya ada contohnya sana, tani boleh ikut. Apa saja betulnya lah. Yang penting tani minat.
Bermula daripada hanya sekadar hobi untuk meluangkan masa, kini aktiviti merenda sudah sebati dengan dirinya. Namun, buat masa ini, beliau hanya melakukan renda untuk keluarga dan sekadar untuk menambah seri kediaman rumah beliau sahaja. Hasilan merenda ini menggambarkan kesenian dan kreativiti serta kehalusan dan kekemasan hasil kerja tangan beliau yang sudah lama bergiat dalam bidang seni tangan ini. Saya percaya ramai di antara kita yang meminati dan teruja apabila melihat hasil daripada merenda tetapi tidak tahu membuatnya dan mungkin berprasangka betapa sukarnya dan remeh aktiviti seumpama ini. Kenyataannya, ia tidaklah sesukar seperti yang dipayangkan. Asal kita tahu asas utamanya, pasti kita dapat melakukannya. Ya udah, alhamdulillah jugalah ya. Bapak, terima kasihlah kerana sudi untuk mengajar saya memerenda ni. Ni sejujurnya memang pertama kali saya membuatnya lah. Dan Babu rasa saya dapat buat kinda ni? Dapat. InsyaAllah dapatlah. Tapi Babu boleh kongsikan juga lah asas penting sebelum kita ni merenda ni selain daripada peralatan-peralatannya. Ini jarumnya kali ni? Jarumnya, banangnya mesti ada. Gunting untuk mengunting. Itu sajalah. Itu saja. Jadi sudah ada peralatan-peralatannya ni. Pertama sekali mesti kita ni buat talinya. Ya kalau menjahit kalau kita ni proses menjahit, selalunya kita ni akan mengikat banangnya. Ni apa? Membuat talinya. Membuat talinya. Okey, biasanya Babu melakukan aktiviti ni waktu bila? Pagi-pagi ke macam mana? Waktu time habis kerja rehat lah, time rehat, pas masak apa, buatlah. Sambil-sambil lihat TV. Tapi soalnya macam dalam sehari tu, macam mana? Berapa banyak boleh dibuat? Tidak pulang banyak. Kalau yang kecil-kecil boleh ada 2-3 lah. Tapi kalau yang orang buat yang besar sikit tu, tidak banyak dapat buat tu. Lihat masa mula. Seni halus tangan dapat merangsang pemikiran kreatif dan terbuka dalam memilih peraturan dan tata rajah tersendiri untuk menyampaikan idea, imajinasi atau perasaan serta mengunggulkan lagi daya cipta sesuatu penghasilan. Di samping itu, aktiviti ini membantu meningkatkan daya fokus dan mengurangkan tekanan kepada pembuatnya dan amat sesuai dijadikan hobi bagi memenuhkan masa sehari-hari, terutama kepada ibu-ibu rumah tangga. Baik Bu, saya rasa sudah kali siap ni apa yang saya buat ni. Yang seperti Babu ajar juga, kita ni mula-mula tu mesti juga letakkan keyakinan tu. Sejujurnya saya kurang yakin pada awalnya. Kita cuba lihat ni, lurusnya bentuk bunga. Okey. Lurus. Alhamdulillah. Jadi akan diikat tu ni. Jadi betul lah orang cakap kalau kita ni berusaha, memang insya-Allah kita akan dapat capai apa kita ni mahukan tu. Perbaik dalam apa jua bidang, macam mana ni merenda. Walaupun ianya perlukan kesabaran, ketekunan dan fokus. Kalau kita lihat Babu pun masih fokus dia membuat tu. Babu membuat kelopak bunga yang berwarna merah dan saya berwarna purple. Dan seterusnya kita ni akan ikat, ya. Dan kita akan lihatlah hasilnya nanti macam mana. Dan ada itulah yang dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada kali ini, kemahiran merenda. Terima kasih Babu sudi mengajar dan kita ni perlu berusaha. Jangan pandang pada kesukarannya, tapi kita ni pandang kepada kemudahannya. Kita ni sentiasa positif dalam diri, insya-Allah. Apa baik merendakah atau apa jua yang kita ni akan lakukan, insya-Allah kita akan dapat lakukan dengan jayanya. Alhamdulillah, saya rasa sangat bangga. Saya rasa sampai di sini saja kita bersama sudah. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum.